Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu tahun 6. Jadi pada minggu ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam topik penghasilan projek. Baiklah, ingat lagi tak apa yang kita telah belajar pada minggu lepas? Kita buat apa pada minggu lepas? Kita mengenal pasti projek elektromekanikal yang ingin dihasilkan dan membuat lakaran idea sebanyak berapa? 2 lakaran kan? Jadi, pada minggu ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk topik ini. Jadi, tajuk kita ialah memilih lakaran terbaik dan menyediakan alatan dan bahan berdasarkan lakaran projek elektromekanikal. Standard pembelajaran kita ialah memilih lakaran terbaik projek elektromekanikal. Yang kedua, menyediakan alatan dan bahan berdasarkan lakaran projek elektromekanikal. Baiklah, untuk lakaran pilihan, kamu kan dah lukis 2 lakaran idea pada minggu lepas kan? Iaitu lakaran idea, projek, kereta metrik kan? Okey, lepas kamu dah hasilkan 2 lakaran tersebut, kamu perlu pilih satu lakaran yang terbaik untuk kamu bina projek tersebut. Maksudnya, lakaran yang mana satu yang kamu inginkan untuk hasilkan projek kereta metrik kamu. Sebagai contoh, okey, ini merupakan lakaran idea yang pertama bagi projek kereta metrik. Okey, ini pula merupakan lakaran idea yang kedua. Jadi, antara dua-dua lakaran idea ini, kamu pilih satu lakaran pilihan yang kamu nak hasilkan projek tersebut. Ni contoh cikgu tunjukkan. Okey. Jadi, lakaran pilihan yang cikgu pilih ialah lakaran idea yang pertama. Jadi, berdasarkan 2 lakaran yang kamu telah hasilkan pada minggu lepas, kamu pilih satu lakaran pilihan yang kamu nak jadikan projek kereta metrik kamu. Okey, pastikan lakaran tersebut kamu dapat bina nanti. Kamu boleh gunakan bahan-bahan yang terpakai iaitu bahan kitar semula seperti kotak, botol dan sebagainya. Jadi selepas kita dah pilih lakaran pilihan kita untuk kita jadikan projek kereta metrik kita untuk projek elektromekanikal, kita perlu sediakan alatan dan bahan berdasarkan lakaran projek elektromekanikal kita tu. Jadi, kita kena kenal pasti dahulu alatan dan bahan yang kita perlukan. Okey, sekarang mari kita kenal pasti alatan tangan dan fungsinya. Okey, alatan tangan yang pertama ialah gunting logam. Okey, dia ada banyak jenis gunting kan? Ada gunting kertas, gunting logam, gunting kain dan sebagainya. Tapi gambar yang pertama ini merupakan gunting logam. Fungsi dia ialah untuk potong zinc. Okey, kalau kita nak potong zinc, kita gunakan gunting logam. Kita tak boleh guna gunting biasa. Kita kena guna gunting logam. Okey, alatan tangan yang kedua ialah gerudi tangan mudah alih. Fungsi dia ialah menggerudi lubang. Bila kita nak buat lubang dekat dinding, kita gunakan gerudi tangan mudah alih. Okey. Alatan tangan yang seterusnya ialah pahat. Okey, ini merupakan pahat. Pahat ini kita gunakan untuk kita memahat, meraut, meratakan tanggam dan membersihkan bucu tanggam. Maksudnya, pahat ini kita gunakan untuk kita ratakan tanggam ataupun kita ratakan longkang pada bahagian papan ataupun pada bahagian kayu. Kita gunakan dia untuk meratakan supaya
permukaan kayu tersebut rata, tak berbukit bukau. Okey? Alatan tangan yang seterusnya, ini merupakan ganding kayu. Kita gunakan ganding kayu ini untuk menukul pahat. Okey, kita tukul pahat. Maksudnya, kita letakkan pahat di hadapan, ganding kayu di bahagian belakang. Kita ketuk, gunakan ganding kayu, kita ketuk pahat tersebut untuk kita ratakan tanggam kita, untuk kita ratakan kayu ataupun papan kita. Okey, alatan tangan yang seterusnya, tukul Warrington, ataupun hammer lah kalau kamu nak ingat. Kita gunakan tukul ini untuk mengetuk paku panel. Seterusnya, ganding getah. Tadi ganding kayu. Ini pula ganding getah. Kalau ganding getah, fungsi dia untuk mengetuk dan meratakan logam. Kalau ganding kayu, kita nak meratakan kayu. Tapi ganding kayu tu kita gunakan untuk kita ketuk pahat untuk meratakan kayu. Kalau ganding getah, kita ketuk untuk meratakan logam. Seterusnya, apit G. Okey, nampak tak alatan tangan ni? Bentuk dia macam huruf G. Jadi, ini merupakan alatan tangan yang bernama apit G. Apit G ini berfungsi untuk mengapit benda kerja. Maksudnya kita nak apit papan ataupun kayu semasa kita nak memotong kayu tersebut. Kita pulas, kita pusing bahagian warna hitam ni untuk kita apitkan ikut saiz papan ataupun kayu yang kita nak potong. Okey, yang seterusnya ialah ini merupakan pistol pengokot ataupun dalam BI dipanggil stapler gun. Okey, kita gunakan pistol pengokot ini untuk mencantum bahan nipis. Untuk kita cantum bahan yang nipis sahaja. Seterusnya ialah ini merupakan pistol perekat panas ataupun dipanggil hot glue gun. Hot glue gun ini berfungsi untuk mencairkan rod perekat panas. Okey, yang bentuk silinder ini dipanggil rod perekat panas. Okey, ini pistol perekat panas ini digunakan untuk kita cairkan rod perekat panas untuk kita cantumkan dua bahan. Okey, yang seterusnya, pelayar muncung tirus. Nampak tak bahagian muncung dia? Tirus je. Okey, ini merupakan pelayar muncung tirus. Fungsi dia ialah untuk membentuk kaki komponen dan memotong wayar. Jadi, kita gunakan pelayar muncung tirus ni untuk kita bentukkan kaki komponen seperti LED dan sebagainya. Okey, kita juga gunakan pelayar muncung tirus ini untuk kita memotong wayar. Okey, yang seterusnya ialah gunting biasa. Tadi kan gunting logam. Gunting logam kita gunakan untuk kita memotong zinc. Kalau gunting biasa kita gunakan untuk menggunting bahan. Gunting bahan apa-apa je lah yang boleh kita gunakan menggunakan gunting biasa. Yang seterusnya ialah pena ujian. Okey, pena ujian ini kita gunakan untuk memasang dan membuka skru kecil. Okey, kita gunakan ini untuk membuka dan memasang skru. Yang seterusnya ialah pemutar skru Phillips. Okey, nampak tak? Sebab apa dia dipanggil skru Phillips? Pada bahagian hujung ni, ini menentukan dia skru apa yang kita boleh gunakan. Kalau bentuk bunga, dia dipanggil skru Phillips. Kalau rata, dipanggil pemutar skru kepala rata. Okey, yang ni merupakan pemutar skru Phillips sebab
Mata dia mata bilik, mata bunga. Jadi, fungsi dia untuk membuka dan memasang skru bilik. Yang seterusnya ialah pisau perspek. Dia bukan pisau biasa tau. Pisau yang selalu kita gunalah dalam kehidupan seharian. Ini merupakan pisau perspek. Tahu tak perspek tu macam mana? Perspek, contoh perspek ialah nombor plate kereta. Itu merupakan contoh perspek. Jadi, fungsi pisau perspek ni untuk memotong perspek. Yang seterusnya ialah gergaji puting. Okey, kalau yang jenis rata ni, ini merupakan gergaji puting. Kita ada banyak jenis gergaji. Gergaji puting, gergaji tangan dan sebagainya. Jadi, ini merupakan gergaji puting. Untuk kamu kenal pasti sama ada dia gergaji puting ataupun gergaji tangan, kamu boleh lihat dia punya bentuk. Kalau kecil dan rata, macam ni yang bawah ni dia rata, ini merupakan gergaji puting. Gergaji puting ini kita gunakan untuk kita memotong kayu yang nipis sahaja. Okey, ini pula merupakan gergaji tangan. Kalau gergaji tangan, dia tak rata bawah ni. Kalau yang ni dia rata. Sama saiz. Kalau yang ni makin lama makin mengecil. Jadi ini merupakan gergaji tangan. Gergaji tangan ini kita gunakan untuk kita potong kayu yang tebal. Kalau gergaji puting, kita gunakan untuk kita potong kayu yang nipis. Okey, alatan tangan yang seterusnya iaitu ragum meja. Okey, kamu pernah lihat tak ragum meja ni dekat bengkel kemahiran hidup? Ada kan? Di tepi-tepi meja. Okey, fungsi ragum meja ini ialah untuk mengapit benda kerja. Fungsi dia sama macam apit G tadi, tapi untuk ragum meja ni dia terletak di atas meja. Kalau apit G tadi, kita boleh simpan di tempat dia. Kalau ragum meja, dia memang dah terletak dekat atas meja bengkel KH kita. Jadi, fungsi dia untuk mengapit benda kerja. Kita nak apit papan, kayu dan sebagainya untuk kita potong, untuk memudahkan kerja kita, untuk mengelakkan kecederaan semasa kita memotong. Okey. Yang seterusnya ialah gergaji lengkung halus. Okey, kita dah belajar berapa jenis gergaji. Gergaji puting, gergaji tangan. Puting untuk papan yang nipis, kayu yang nipis. Kalau gergaji tangan untuk papan yang tebal ataupun kayu yang tebal. Manakala untuk gergaji lengkung halus, okey ni nampak tak lengkung? Lengkung. Jadi ini merupakan gergaji lengkung halus. Fungsi dia untuk menggergaji lengkung pada kayu. Maksudnya kita nak gergaji bentuk lengkung pada kayu. Yang seterusnya ialah gergaji rencong. Gergaji rencong ini untuk kita potong bentuk serong. Ini untuk kita potong kayu berbentuk serong. Yang seterusnya ialah gergaji kerawang. Gergaji kerawang ini kita gunakan untuk kita potong pelbagai bentuk. Kita nak buat bentuk apa pun kita gunakan gergaji kerawang. Okey, macam dekat rumah kayu tu yang ada macam craft tu kan, bunga-bunga semua tu. Kita gunakan gergaji kerawang untuk kita mudahkan kita punya kerja. Okey. Jadi ada berapa jenis gergaji yang kamu belajar? Gergaji puting, gergaji tangan, gergaji apa lagi? Gergaji rencong, gergaji kerawang, gergaji serong, gergaji puting halus. Okey, yang seterusnya pengarit. Pengarit ini kita gunakan untuk kita menanda dan menggaris logam. Kita gunakan pengarit ini untuk kita garis dan menanda pada logam.
Yang seterusnya, mata gerudi. Kita gunakan mata gerudi ini bersama gerudi. Kita letakkan mata gerudi pada gerudi untuk kita buat lubang. Yang seterusnya ialah penebuk pusat. Penebuk pusat ni kita gunakan untuk membuat tanda pusat pada logam. Tadi pengerit tu untuk kita buat tanda, buat garisan. Kalau penebuk pusat kita gunakan untuk menanda pusat pada logam. Macam titik macam tu. Okey. Yang seterusnya, gerimit. Gerimit ini kita gunakan untuk kita menebuk lubang pada kayu lembut sebelum di-skru. Kita nak tebuk lubang pada kayu yang lembut, kita gunakan gerimit. Okey. Yang seterusnya, pita pengukur. Okey, kita gunakan pita pengukur untuk kita ukur jarak. Kita tarik sahaja yang kuning ini untuk kita ukur jarak. Okey. Yang seterusnya ialah pembaris keluli. Pembaris keluli ini kita gunakan untuk ukur, menanda jarak, membuat garisan lurus dan memindahkan ukuran. Yang seterusnya, sesiku L. Sesiku L ni kita gunakan untuk kita ukur sudut tepat 90 darjah. Nampak tak dia punya ni? Sudut dia 90 darjah. Jadi kita gunakan untuk kita ukur sudut yang tepat menggunakan sesiku L. Okey, kita dah habis kenali semua alatan tangan yang diperlukan untuk menghasilkan projek elektromekanikal. Sekarang mari kita kenal pasti pula bahan dan komponen yang diperlukan untuk menghasilkan kereta metrik. Baiklah, kita lihat pada set kereta metrik. Okey, di sini adalah set kereta metrik yang dibekalkan oleh sekolah. Okey, tidak semua murid akan dapat sebab untuk tahun ini projek kereta metrik dilakukan secara individu kerana COVID. Jadi, murid hendaklah melaksanakan projek secara individu. Kita lihat pada bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan adalah bahan kayu untuk bahagian tapak. Kayu ya. Ini adalah tayar. Seterusnya dibekal dengan kabel tie dan juga ganda. Ini adalah bahan-bahan bagi projek kereta metrik. Seterusnya kita lihat pada komponen. Komponen yang dibekalkan ini adalah motor, pemegang bateri, suis, bongkah penyambung. Ini yang kecil ni gear dan juga skru. Komponen terakhir adalah LED, diod pemancar cahaya. Nanti kamu akan hasilkan projek yang dapat mengeluarkan cahaya daripada LED. Okey, ini merupakan antara bahan dan komponen yang diperlukan untuk menghasilkan projek elektromekanikal kereta metrik. Tetapi untuk projek kamu perlu hasilkan kereta yang menggunakan bahan-bahan terpakai disebabkan kita belajar secara PDPR. Tetapi untuk minggu ini, kamu tak perlu hasilkan dahulu projek kereta metrik ini. Kamu perlu kenal dahulu alatan tangan, bahan dan komponen yang diperlukan untuk menghasilkan projek elektromekanikal. Jadi, baiklah, kita lihat pada set kereta metrik. Okey, di sini adalah set kereta metrik yang dibekalkan oleh sekolah. Okey, tidak semua murid akan dapat sebab untuk tahun ini projek kereta metrik dilakukan secara individu kerana COVID. Jadi, murid hendaklah melaksanakan projek secara individu. Kita lihat pada bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan adalah bahan kayu untuk bahagian tapak. Kayu ya. Ini adalah tayar. Seterusnya dibekal dengan kabel tie dan juga ganda.
Ini adalah bahan-bahan bagi projek kereta metrik. Seterusnya kita lihat pada komponen. Komponen yang dibekalkan ini adalah motor, pemegang bateri, suis, bongkah penyambung. Ini yang kecil ni gear dan juga skru. Komponen terakhir adalah LED, diod pemancar cahaya. Nanti kamu akan hasilkan projek yang dapat mengeluarkan cahaya daripada LED. Setakat ini sahaja kelas kita pada minggu ini. Cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan yang cikgu berikan di Telegram. Jadi, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.